Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini kita akan lihat inverse Laplace transform, di mana inverse Laplace transform ni adalah part yang kedua dalam Laplace transform bagi kita untuk kita solve ODE using Laplace transform. Kalau awal-awal dulu saya dah untuk introduction bagi Laplace transform ni, kenapa kita kena belajar Laplace transform sebab kita nak solve ODE, sama ada initial value problem ataupun boundary value problem. So kita perlu guna Laplace transform, di mana kita Laplace transformkan dulu function yang kita ada tu, kemudian kita buatlah ada dia punya pengiraan dia, kemudian kita kena inversekan semula dia punya Laplace, inversekan semula kita punya function yang kita ada tadi tu lah, baru dapat dia punya solution. That's why untuk part yang kedua kita akan belajar untuk inverse Laplace transform. Okey, sebelum ni kita dah tengok macam mana kita ada function of t, kemudian kita cari dia punya Laplace transform dia. Sekarang kita akan consider inverse problem, di mana bagi kita, kalau katalah kita ada function of s, fs lah contohnya, kemudian kita nak dapatkan semula ft kita. Okay, so macam mana kita perlukan inverse Laplace transform, di mana simbol dia untuk inverse Laplace transform adalah L negative 1 ni. So ini adalah, ni bukan L inverse ya, bukan L seorang-seorang, ni inverse Laplace transform. So untuk L negative 1 ni tak sama dengan 1 over L, dia bukan 1 per L ya, bukan kita buat dapat Laplace pun 1 dan inverse kan, bukan ya. Dia kita tengok dari table, baru kita boleh inverse dari table macam tu lah. Cuma notation yang kita tulis adalah L negative 1. Okey, untuk dapatkan inverse Laplace transform, simply use table of Laplace transform. Sama macam Laplace transform, kita tengok table je. Tengok table, dapat dia punya Laplace transform. Sekarang untuk inverse pun sama juga. Kita tengok dia punya fs tu, dan kita akan dapat dia punya f yang asal. Okey, dan kita akan tengok example. Untuk video kali ni kita akan lihat example untuk elementary function. Dia sebenarnya macam introduction jugalah. Maksudnya semua function tu ada dalam table. Dia tak adalah tambah ke darab sangat dengan apa-apa yang perlu kita buat lah. Itu next kita akan lihat yang tu ya. So untuk elementary function dulu. Okey, ini table tadi. Ni kalau awak tengok tablenya, table kita tak guna table lain. Okey, table yang sama. Sebab apa? Kalau awak perhatikan dekat table ni, dia ada dua kolom ni, ft dengan fs kan. So biasa kita tengok ft apa dan dapat fs apa. So kali ni untuk inverse Laplace kita akan lihat fs ni, dan kita akan tengok dia dapat ft nya apa ya. Okey, ini saya dah buat siap-siap dia punya, saya dah jarakkan lah dia punya apa, tempat dia tu. Okey, kita akan lihat untuk elementary function ya. Find the inverse Laplace transform of the following function. So kita ada fs sama dengan 5, ni direct. So elementary function ni maksudnya function-function biasa yang ada dalam table. Kalau kena buat pun bawa keluar bawa keluar apa dia punya ni sikit, bawa keluar dia punya nombor sikit lah, gitu je, sikit-sikit je. So katalah 5 per S, tengok table, tengok part yang fs sekarang ni. So tengok table, kita ada untuk 5 per S kita ada yang ni lah, per S ni ada A per S. So kalau kita ada fs 5 per S, apa kita punya inverse Laplace? Maksudnya asal function dia sebelah dia, so dia adalah A. Jadi cara kita nak tulis untuk inverse Laplace senang sahaja. So kita dah tengok table ni tadi. Okey, dah tengok table ni tadi. Therefore kita punya inverse Laplace transform bagi 5 over S ini adalah sama dengan berapa tadi kita tengok table? 5. Gitu Kita tengok yang kedua pula, 3 per S tambah 5. Tengok table, refer table. 3 per S tambah 5 yang mana? Yang ni lah kan, 1 per S tolak A. Tapi kalau kita confuse, ini 1 per S tolak A, sini ada 3 pula, ini tambah pula. So nak buat macam mana? Kita tukar semula dalam bentuk 1 per S tolak A ni lah, tak ada masalah. So nak tukar dalam bentuk 1 per S tolak A, nak buat macam mana? So 3 ni kita keluarkan, betul? 1 per S tolak A. So nak tolak juga, tak nak tambah kan? Tolak 5. Jadi kalau awak refer table tu, S tolak negatif 5, maksudnya kita punya nilai A ni negatif 5 lah.
Okey, masuk dalam kalau refer table tu kita akan dapat dia punya inverse Laplace transform bagi 3 per S plus 5 ni. So ini adalah sama dengan berapa ni? Ni ada 3 kat luar kan, 3. Okey, tengok balik table. S tolak A ni berapa? Eksponen AT. So A kita negatif 5. So eksponen negatif 5T. Macam tu sahaja. Okey. Okey, kita tengok yang C pula. Yang C ni kita ada 3 per 3. Kita ada 3 juga dekat atas ni. So keluarkan je lah 3 kat atas ni. 3 per dengan sini 1 lah, betul tak? Sebab kita dah keluarkan 3. Okey, ini saya buat direct bawah ni kita ada 3 juga. Ini betul ni kita kena faktorkan 3. Ni atas ni kalau tak faktorkan pun kita dah nampak 3 dalam ni kan. Tapi bawah ni kita tak nak ada 3 ni. Tak nak ada 3 ni. Dia mesti S sahaja. Baru kita boleh guna yang S tolak apa tadi tu lah. Jadi nak tak nak kita kena faktorkan juga 3 yang bawah ni. Keluarkan 3 yang bawah ni. Okey. So kalau kita keluarkan 3 bawah ni, fokus yang bawah je ya. So kita ada S tolak. Okey, ni berapa? 5 per 3. Tinggal 5 per 3 sebab kita dah faktorkan 3. So 3 ni nak buat apa? Ni 3 bahagi 3 bagi dekat sini. So ini tutup. So ni boleh potong. Jadi yang tinggal adalah 1 per S tolak 5 per 3. Jadi obviously ni S tolak A. So A kita berapa? 5 per 3. A negatif ataupun tidak positif, negatif ataupun positif, dia awak kena refer table ya. Kalau S tolak A, maksudnya A yang dekat sini, A positif dekat sini lah. Jangan pula tambah negatif. Kalau yang negatif masa bila S tolak 5. So A awak dekat sini negatif. Jadi letak negatif. Okey, refer table. Sentiasa refer, jangan confuse sangat. Sebab kalau heavy side nanti kan kejap ada negatif. Jangan fikir sangat. Awak tengok je table. Okey. Jadi kita balik semula kepada yang ni. So ini adalah inverse Laplace transform bagi 3 per 3S tolak 5. So ini adalah sama dengan, ni dah kosong tadi kan. Okey, ni A. So yang tinggal adalah eksponen negatif 5 per 3T. Okey. So kita tengok example. Boleh ya ni. Ini bab, ini yang direct, ini eksponen ya. So kita tengok yang D, E dan juga F ni. Okey, ni bentuknya lebih kurang dia ada S kuasa 2 ya. Cuma tolak dengan tambah lah. Macam mana nak tahu tolak ke tambah ke S kuasa 2 apa ke? Refer table. Sentiasa refer dengan table ya. So sekarang kalau kita tengok table, S squared plus 100. Tengok dekat sini S kuasa 2 tambah. Ada 2 je lah. Sin 80 dengan cos 80. Sin ke cos. So tengok atas pula. Ada S kan? Ada S apa? Sin tak ada S. So yang ada S adalah cos. So cos lah. Ambil yang cos. Masalah cos kita adalah S per S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Kita dah pilih untuk cos ya. Cos 80 adalah S kuasa 2 per S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Dia ada A dekat sini. Ni. Dia ada A kuasa 2 kat sini ni. So macam mana nak dapatkan dia punya inverse Laplace ni? Kita kena ubah lah. Guna dapatkan function macam ni. So macam mana? 4 ni boleh keluarkan dulu. 4 tak ada masalah. Bawah pun tak ada masalah. Sebab dia ada S kuasa 2 sahaja. So 4 tinggal S je kat atas. So dah sama dah. S kuasa 2 ni bukan S kuasa 2 ni S. Sorry. Okay, tengok table ya ni. So S dengan bawah lah S kuasa 2 tambah. Okay, sekarang kita nak jadi bentuk A kuasa 2. Ini 100. 100 berapa kuasa 2? 10 kuasa 2. So dah sama kan ni. Dia punya form dia dah sama. Sama 2 ni kan. So boleh terus tukar lah. Therefore inverse Laplace transform bagi for S
over S squared plus 100. Okay, ni function asal lah. So ini function yang kita dah ubah-ubah tadi. Yang kita dah ubah-ubah tadi ni, ini adalah 4 cos ya, cos AT. So cos A awak berapa? 10 T. Okay, macam tu je lah, senang je. So kita tengok yang E pula. E kita ada 4 per S kuasa 2 tolak 6. Okay, aku tolak pula dah. Tolak pula, tengok table. Okay, kalau tolak ada apa? Tolak ada dua lah, sin hiperbolik dengan cosine hiperbolik. So sin ke cos, tengok atas dia ada S ke tak ada S ya? So atas dia 4 je, tak ada S. So tak ada S maksudnya kita akan refer yang sin hiperbolik AT. Dia adalah sama dengan A per S squared tolak A squared. Okay, so saya tulis dekat sini macam cos tadi, ni sin hiperbolik sin hiperbolik AT. So ini adalah sama dengan A per S squared tolak A squared. Ni mana, perhatikan kita ada A ni, kita perlukan kedua ni, satu dekat sini. Okay, satu bawah ni, satu lagi sini. Okay, macam tu. So samalah, kita akan ubah dia punya function ni. Okay, pertama sekali 4 ni jangan usik dulu dia jangan keluarkan pula, sebab nanti kita nak tengok nak jadi dia dah dapat jadi A ke tak. So kita tengok bawah ni dulu, sebab kita nak A tu berapa. So A kita adalah 16 berapa? 4 kuasa 2. Atas ni kita perlukan berapa? A lah, sepatutnya dia berapa? 4. Okay, jadi dah ngam-ngam, betul tak? Sebab atas ni memang 4 kan. So tak ada masalah, dah dapat lah. Maksudnya kita dah dapat dalam bentuk yang ni. Therefore kita boleh terus buat dia punya inverse Laplace. Inverse Laplace transform bagi 4 per S kuasa 2 tolak 16 ni tadi adalah sama dengan, kita tengok refer yang ni So 4 per S kuasa 2 tolak 16. So kita dapat sin hyperbolik 4T. Macam tu je Okay. Sekarang kita nak lihat next example, iaitu example yang F. Example yang F ni kalau perhatikan lah, so saya compare dua ni. Dua example ni, E dengan F. Okay, dia sama. Bawah dia S kuasa 2 tambah 16 sama. Cuma yang bezanya atas. Dia serupa tapi tak sama. Atas dia iaitu 4, yang ni atas dia adalah 1. Okay, atas dia, sebelum tu kita nak tahu sin hyperbolik ke cos hyperbolik ke. Tengok atas lah, atas dia tak ada S. So dia nilai number biasa, maka dia sin hyperbolik. So kita guna benda yang sama lah, sin hyperbolik. Tapi cuba kita tengok macam yang saya kata tadi, kita ubah dulu bawah dia ni, S kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Okay, sama kan? Masalah kita, atas kita ni adalah 1, sedangkan atas kita ni nak berapa? Kita nak 4 dekat sini, betul tak? Sebab apa? Bila 4 dekat sini baru kita boleh ubah guna sin. Masalah kita ada 1 di sini. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena fikir apa? So kalau kita ada 1 macam ni, macam mana kita nak jadikan dia adalah 4? So kita perlu rewrite semula. Nak rewrite macam mana? Ingat lagi kalau heavy side tu, contoh heavy side kita ada T. Okay, awak nak ubah jadi T tambah 2, T tolak 2. Apa kita boleh buat? T tolak 2 tambah 2. Dia sama juga, T tolak 2 tambah 2 ni, kalau tolak ni dia jadi T balik lah. Tapi sebab kita nak dalam form yang T tolak 2 tambah 2 ni, jadi kita dapatlah T tolak 2 tambah 2. Di mana kita nak T tolak 2 kan biasanya. Dapatlah T tolak 2. Tapi kita ada lebihan tambah 2 kat sini, tak boleh nak elak, sebab kita rewrite. Okay, ini heavy side yang sebelum ni lah. Dalam case ni pula tak boleh kita takkan nak buat 4 tolak 1 tambah 1. Mana pula kita nak buang 4 tu nanti kan. Jadi kita guna konsep darab dengan bahagi lah. Okay, so di mana 4 ni asalnya 1 kan. So macam mana boleh jadi 4? 4 darab berapa 1? So 4 darab ataupun bahagi berapa 1? So 4 bahagi 4 kan, betul tak? So kita boleh darab dengan 1 per 4. Di mana
Kalau awak darab dengan 4 dengan 1/4 ni, okey, 1/4 macam sebab apa? Sama kes macam yang episod tu lah, 1 dia adalah sama dengan 1/4 darab 4. Sebab apa? Kalau kita potong pun dia dapat 1, cuma kita rewrite. Boleh faham? Tulis semula, okey, dengan bentuk yang berbeza. Sebab apa? Sebab kita memerlukan bentuk yang lain tu untuk kita selesaikan benda-benda lah. Okay, rewrite sahaja, okey. 1/4 darab 4. So bila dah dapat dalam bentuk macam ni, therefore kita dapatlah 4 ni dah ngam dekat sini. So 1/4 ni kita boleh keluarkan. So 4 kalau dah nampak kat sini, terus buat je lah. Saya ni sebab nak mengajar ni, saya kena buat step by step, okey. 1/4 darab ni. Therefore kita tahulah inverse Laplace transform bagi 1/s² minus 16 so dia adalah sama dengan 1/4 darab dengan ini, kita boleh tukar kepada sin hyperbolik, dah transform 4t. Okey, bendanya sama sahaja, sama je dia punya ni, cuma lain sebab apa? Nombor atas ni lain. Okey, samalah dengan G dan juga H. Kita tengok G dan juga H. Ni G, okey, dah ya, ni dah okey. Refer balik. Banyak benda yang kita akan buat macam ni nantilah. Kita just rewrite saja. Tengok dia punya bentuk dia macam mana ya. Okey, G dan juga H. Okey, kalau kita tengok bentuk G dan juga H ni, refer table, sentiasa refer table. Dia ada S kuasa banyak ni lah. Yang S kuasa banyak ni ada satu je lah, pada T kuasa N. Okey, ni sampai T kuasa N ni habis untuk elementary function. Yang lain ni dah masuk first shift, dah masuk multiplication with T dan seterusnya lah. So ini kita lihat yang T kuasa N ni. So kalau saya tulis mula dekat sini, dia punya Laplace transform dia, kalau T kuasa N, Laplace transform dia jadi apa? Kita jadi N factorial per dengan T kuasa N T pula, S kuasa N tambah 1, S kuasa N tambah 1. Okey, macam ni. Jadi macam kita nak buat, kalau kita nak buat Laplace transform yang macam tadi, sama je lah. Okey, so ini sama dengan S kuasa 3 ni, kita akan buat S kuasa berapa tambah 1 lah. Berapa tambah 1, berapa tambah 1, 3. So 2 tambah 1, 3 tolak 1 lah. Tolak 1 So 2 tambah 1. Okey, atas ni, kalau kita nak dalam bentuk T kuasa N ni, atas ni mesti 2 faktorial. Okey, betul tak? 2 faktorial, dah ngam-ngam 2 faktorial kan. So tak perlu ubah apa-apa. Therefore kita dapatlah inverse Laplace transform bagi 2 per S kuasa 3. So ini sama dengan, so N dia sama dengan berapa? Kalau dah dapat 2 faktorial, kita dapatlah N. N sama dengan berapa? N sama dengan 2. So T kuasa berapa? T kuasa 2 T squared. Okey, dan kita tengok yang terakhir lah, Fs sama dengan ni. Okey, ni sama juga, ini T kuasa N juga. So sama, kita akan buat S kuasa 5. So 5 tak 1, 4. Jadi S kuasa 4 tambah 1. Okey, tulis balik lah sebab kita nak tengok N ni berapa kan. Atas ni 10. So atas ni 10. Tapi kita nak berapa dekat sini? Sebab dia N, dia 4. Sini mesti 4 faktorial. Okey, 4 faktorial berapa? 4 faktorial adalah 20. 4 faktorial, tengok kalau tak 4 kali 3 kali 2 24 lah. Tapi kalau rasa tak nak hafal, tak ragu-ragu nak hafal, tengok, tekan je kalkulator tu 4 faktorial. 4 faktorial adalah 24. Jadi saya tulis 24 dulu kat sini tapi nanti saya ubah balik dia punya faktorial tu So 24. Apa masalahnya? Masalah kita ada 10 dekat sini. Okey. Tapi kita dekat sini 24. So macam mana? So 24 darab berapa? 10. Asal je lah. Sama macam tadi, 24 kita darab dengan 10 per 24.
4. Rewrite. Okey, rewrite. So yang ni bila kita dah ada 10 per 24 ni, dia ada beberapa cara lah awak nak rewrite tu. Ikut awak lah awak nak fikir macam mana 10 kali 24 ke 24 keluarkan bahagi dengan darab 10. Ikut awak suka hati. Okay? Tapi kalau saya memang buat macam ni lah. Kalau 24 nak jadi 10, darab je lah dengan 10 dulu. Lepas tu barulah fikir kita nak potong ke nak apa kan. So ini dah dapat 10 per. Kalau saya tulis balik, so ini saya dapat 10 per 24 ni kita boleh potong 10 ni 5 sifar 2 ini 12. Saya bagi tahu sifar 2 tu. So 5 per 12 darab dengan 24 ni kita ada 24 di sini. 24 ni adalah 4 faktorial per dengan S kuasa 4 tambah 1. 10 per 24 ni tadi macam ni. Kalau nak tengok yang ni lah 1, kalau rewrite 1 dapat ni. Kalau 10 darab je lah dengan nak jadi 24 tadi. Okey, ni 4 darab je lah dengan 10 per 24. Senang je saya. Gitu dapatlah 10. Kalau 100 nak jadi 55, darab je lah dengan 100 per 55. Potong-potong dapat 100 balik. Nanti kemudian baru fikir nak potong ke nak apa kan. Macam tu je. Okey. Walaupun ada cara yang lebih senang, ikut awak lah cara yang awak rasa lebih mudah. Okey. Asalkan dapat betul ya. Therefore inverse Laplace transform bagi 10 per S kuasa 5 ni adalah sama dengan, kita ada 5 per 12. N berapa? So N sama dengan 4. Okey. Oops, merah So kita ada N sama dengan 4 dekat sini. So T kuasa berapa? N 4. So T kuasa 4. Okey, itu sahaja elementary function. Walaupun elementary function, tapi dia memerlukan jugalah pengiraan sikit-sikit dekat sini. Tapi sikit-sikit sahaja. So untuk next video, kita akan lihat properties of inverse Laplace transform. So terima kasih.